Ha. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu ya. Cikgu harap kamu semua sihat ya, sihat, bersedia ya untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini ya. Jom belajar bahasa Melayu bersama cikgu Nizam. Ni dia muka dia. Jangan kamu jemu pula tengok cikgu ya. Kita akan jumpa di sekolah nanti ya. Alright. Jom kita ke seterusnya. Tanpa buang masa lagi, cikgu nak terus ajar ya. Okey, objektif kita pada hari ini supaya murid dapat mengenal dan mengecam kata adjektif dan penggunaannya dalam ayat. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah kata adjektif ya. Sebut kata adjektif. sebut dengan muka yang paling buruk ya. Okey, baik. Jom kita teruskan ya. Okey, baik. Apa itu kata adjektif? Okey, dengar ni ya. Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan tentang sifat atau keadaan sesuatu. Nampak? Dia menerangkan tentang sifat atau keadaan sesuatu. Ni contohnya. Manis, pahit, bising, merah dan sebagainya. Ni contoh cikgu bagi sikit dulu. Nanti cikgu akan huraikan dengan lebih lanjut ya, secara mudah dan ringkas. Okey, baik. Kata adjektif boleh ditulis bersama kata penguat. Tahu tak kata penguat? Kuat. Kuat ya. Okey, kata penguat tu nanti cikgu akan ajar pada hari lain lah ya. Cuma cikgu nak beritahu kata adjektif ni boleh ditulis bersama kata penguat seperti sangat manis, amat bising, agak merah, sungguh bijak sekali, cantik sekali, dan sebagainya. Okey, kata penguat ni macam sangat, amat, agak, sungguh ya, sekali ya. Itu kata penguat. Dia boleh digabungkan. Ya, kata adjektif boleh bergabung dengan kata penguat. Alright, jom kita pergi ke seterusnya. Cikgu akan terang dengan lebih lanjut. Kamu dengar betul-betul ya. Dengar betul-betul sehingga kamu faham. Alright, jom. Okey, baik. Kata adjektif dia terbahagi kepada 9 jenis. 9 banyaknya, gila apa? Banyak-banyak ni nak buat apa kan? Okey, baik. Kata adjektif terbagi kepada 9 iaitu sifat atau keadaan, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan, panca indera. Panca indera tahu? Panca indera tu maksudnya telinga, mata, hidung, mulut, lidah ni lah. Ya? Itu maksud panca indera. Apa benda, apa kaitannya 9 ni dengan kata adjektif? Ada kaitan ke? Ada. Ini hanya kategori-kategori dia. Okey, jom kita tengok dengan lebih lanjut. Okey, baik. Ini kata adjektif bagi sifat tadi tu, yang pertama tadi tu ya. Contoh perkataan dia macam baik, curiga, kuat, lemah, cerdik, kasar, keras, berani, takut, sakit, sihat, bijak, kukuh, lembut. Ini antara contoh kata adjektif bagi sifat atau keadaan. Macam baik ya, dia seorang yang sangat baik. Maksudnya dia menerangkan tentang sifat. Orang tu baik. Okey, faham tak ya? Ali seorang yang sangat kuat. Maksudnya dia menerangkan tentang Ali ni sifat dia kuat. Itu maksud dia. Faham tak? Kata adjektif ni dia menerangkan tentang sifat atau keadaan ya. Okey, jom kita tengok contoh ayat dia. Ni contoh ayat kata adjektif sifat. Okey, keadaan adik masih lemah. Nampak dia menerangkan bahawa adik dia masih lemah. Contohnya adik dia sakit ya. Okey, contoh yang kedua, Ali suka melayan adiknya dengan kasar. Nampak? Dia menerangkan tentang sifat Ali itu seorang yang kasar. Faham tak? Itu kata adjektif ya, dia menerangkan tentang sesuatu ya. Kemudian yang ketiga, Aminah seorang yang bijak di dalam kelasnya.
Nampak ni contoh yang ketiga ya. Dia menceritakan tentang Aminah, seorang yang bijak. Okey, contoh yang keempat, almari lama itu kelihatan kukuh. Nampak dia menerangkan bahawa almari itu kukuh. Kukuh ni maksudnya kuat lah ya. Setelah dibaiki oleh ayah. Boleh setakat ni boleh faham tak ya? Dia menerangkan tentang sesuatu sifat kata nama tu ya. Ali, Aminah, Amari, macam mana keadaan dia. Itu kata adjektif. Jom kita tengok seterusnya. Seronok pula petik jari ya. Okey, baik. Kata adjektif warna. Yang kedua tadi warna kan. Apa sahaja warna? Apa sahaja warna, jenis mak nenek warna ya. Itu semua kata adjektif. Contohnya warna kulit cikgu coklat. Coklat itu adalah kata adjektif. Dia menerangkan bahawa warna kulit cikgu coklat. Mata cikgu berwarna merah. Ini contoh lah ya. Dia menerangkan tentang sesuatu. Apa warna, kereta warna apa, basikal warna apa, pensil warna apa, baju warna apa, seluar warna apa, stoking warna apa. Nampak? Dia menerangkan tentang sesuatu. Ya, macam mana keadaan dia. Okey, jom kita tengok contoh ayat dia. Macam ni. Ayah membeli kereta baru berwarna biru. Nampak dia menceritakan kereta ayah berwarna biru. Sifat dia ya, sifat warna kereta itu warna dia warna biru. Okey, pensil adik yang berwarna merah. Nampak itu sudah hilang. Nampak dia menceritakan pensil adik tu warna dia merah. Siti membeli sebuah basikal berwarna ungu. Ini contoh ya. Maksudnya dia nak menceritakan basikal Siti tu berwarna ungu. Sifat dia tu berwarna ungu ya, keadaan warna dia tu. Kemudian contoh yang keempat, dahi Ali lebam kebiruan setelah kepalanya terhantuk kepada terhantuk dinding ya. Terhantuk. Aduh. Sampai dia benjol ni berwarna biru. Nampak? Itu dia menceritakan dahi lebam dia tu warna biru ya. Okey, boleh faham tak setakat ni ya? Okey, jom kita pergi ke seterusnya. Okey, baik, kata adjektif ukuran tadi ya. Kata adjektif ukuran. Okey. Kata adjektif ukuran ni dia ukur lah. Ukur seperti panjang, pendek, kecil, besar, tebal, nipis, dalam, cetek, tinggi, rendah, lebar, sempit, terhad, luas. Cetek tu tahu tak cetek? Cetek tu maksudnya air yang tak dalam. Air yang tak dalam. Terhad tu tahu tak? Terhad tu maksudnya dia sedikit. Benda yang sedikit. Maksudnya semua perkataan ni adalah kata adjektif ukuran. Dia ukur. Ya. Besar ke, kecil ke, pendek ke, panjang ke, tinggi ke, lebar ke, sempit ke, luas ke. Nampak dia ukuran. Ya. Jadi dia adalah kata adjektif ukuran. Okey, baik. Jom kita tengok contoh ayat dia. Ni contoh ayat kata adjektif ukuran. Contoh ya. Nombor 1, jambatan Pulau Pinang sangat panjang dilihat dari jauh. Pernah tengok jambatan Pulau Pinang? Pernah tak? Dia tengok dari jauh tu panjang je. Nampak sifat jambatan Pulau Pinang tu panjang. Okey, baik. Bilik abu sempit. Nak kentut pun susah kan. Nampak? Maksudnya dia menceritakan bilik abu ni sempit. Ya. Okey, kemudian yang ketiga, buku itu tebal. Sifat buku tu tebal. Ya. Ada yang nipis, buku itu nipis. Faham tak ya? Kemudian padang itu sangat luas. Nampak ya? Air kolam itu dalam. Jangan terjun, nanti lemas, mampus kat situ kan. Okey, baik. Ini kata adjektif ukuran ya. Apa saja jenis ukuran tu yang kita nak sebut tu adalah kata adjektif ya. Okey, baik. Jom kita tengok seterusnya. Okey, kata adjektif bentuk. Untuk bentuk ni apa saja bentuk? Apa saja bentuk kita namakan sebagai kata adjektif bentuk. Contoh perkataan dia, bulat, leper, lurus, kempis, lonjong, bujur, empat segi, silinder,
tiga segi, petak, bengkok, tirus, cube, melengkung. Ini semua jenis-jenis bentuk, ada banyak lagi ya. Hexagon ya. Okey, baik. Untuk apa tu? Cube tu kamu tahu kan, dia 4 segi tu. Tirus tu tahu tak? Tirus tu maksudnya bentuk macam tajam. Ni pen ni. Yang ni tajam ni kan. Ini kita namakan sebagai tirus. Ya, tirus. Ya, bentuk dia macam mana? Bentuk tirus. Okey, bujur kamu tahu kan, dia macam telur ayam. Kalau lonjong ni maksudnya kepala ahli lonjong. Maksudnya kepala dia ada tinggi sikit ya. Macam tu lonjong ya. Okey, baik. Semua bentuk-bentuk ni ya kita namakan sebagai kata adjektif bentuk. Okey, jom kita tengok contoh ayat dia. Okey, baik. Contoh yang pertama. Mata adik Aminah kelihatan bulat. Mata dia bulat macam ni. Adik dia. Tak tahu kenapa tiba-tiba bulat macam alien ya. Okey, baik. Yang kedua, perut Amin kelihatan kempis setelah berjaya menjaga pemakanan yang sihat. Amin ni dulu dia seorang yang gemuk lah. Kemudian dia kempis, perut dia kelihatan kempis ya. Kempis ni maksudnya perut dia tu dah kurus. Perut dia tu dah kurus setelah berjaya menjaga pemakanan yang sihat. Dia menceritakan perut Amin dah kurus, kempis. Okey, perencah makanan itu berbentuk segi empat. Macam cube ayam bestari dekat dapur mak kamu ada. Ya, bentuk dia segi empat ataupun berbentuk cube ya, pun boleh, tak ada masalah ya. Okey, baik, ni contoh ayat dia ya. Kemudian kita tengok yang ketiga, kata adjektif waktu. Apa saja waktu ya, seperti awal, cepat, segera, lambat, lama, suntuk, lalu, silam, lampau, lewat, dahulu, singkat, kerap, jarang. Yang berkaitan dengan waktu. Yang berkaitan dengan waktu kita namakan sebagai kata adjektif waktu. Boleh faham tak ya? Okey, kita tengok contoh ayat dia ya supaya kamu lebih jelas. Ni contoh ayatnya. Dia selalu datang lewat ke sekolah. Nampak, lewat itu adalah kata adjektif. Dia menceritakan bahawa dia tu selalu lewat. Dia menceritakan tentang keadaan tadi tu. Itu sebab kita jadikan lewat sebagai kata adjektif. Contoh yang kedua. Teh tarik adalah minuman kegemaran sejak dahulu lagi. Nampak dia berkaitan dengan masa kan. Daripada dulu lagi dia nak ceritakan teh tarik tu memang minuman kegemaran. Ya. Kemudian yang ketiga, surat ini mesti dihantar dengan segera. Nampak, maksudnya dia nak hantar dengan cepat-cepat. Itu adalah kata adjektif bagi masa tadi. Pak Abu kerap. Kerap ni maksudnya selalu bersenam supaya badannya sihat. Nampak, dia menceritakan Pak Abu selalu bersenam. Selalu. Selalu tu berkaitan dengan masa. Maksudnya setiap hari lah. Maksudnya setiap hari berkaitan dengan masa ya. Itulah kata adjektif waktu. Okey, jom kita tengok seterusnya. Kata adjektif jarak ya. Dekat, hampir, jauh, sebelah, nyaris-nyaris, hampir terkenalah ya, rapat. Okey, baik. Itu berkaitan dengan jarak ya. 1 km, 2 km, 3 km ya. Keadaan dia itu adalah kata adjektif jarak. Okey, jom kita tengok contoh dia. Contoh dia ni dia. Ya. Saya tinggal jauh dari sini. Ya. Okey, baik. Contoh yang kedua. Buku yang hilang itu rupa-rupanya ada di sebelah saya ni. Okey, faham tak ya? Maksudnya dia jarak dia. Okey, kemudian contoh yang ketiga. Rumah saya berhampiran, maksudnya dekatlah dengan balai polis. Dia menceritakan bahawa rumah dia tu dekat. Itulah keadaan dia. Bila keadaan rumah dia tu dekat, maka itu adalah dekat, itu adalah kata adjektif. Adjektif jarak ya. Okey, baik. Seterusnya kata adjektif cara ya. Kata adjektif cara ni maksudnya kelakuan lah ya. Contohnya laju, gopoh, jelas, perlahan, selalu, lincah, sering, lambat, jarang. Gopoh tu maksudnya dia gopoh gapah. Tu makan gopoh gapah kan. Faham tak? Dengan terburu-buru ya. Perlahan ni mungkin suara dia perlahan.
Jelas tu maksudnya penerangan cikgu sangat jelas. Nampak? Boleh faham lah ya? Cara dia. Okey, kemudian sering lambat, sering ni selalulah. Jarang ni jarang-jarang ya. Bukan selalu ya. Okey, jom kita tengok contoh ayat dia. Ni dia contoh ayat kata adjektif cara. Contohnya, dia makan dengan gopoh. Faham tak? Itu cara perbuatan. Cara perbuatan. Kura-kura bergerak dengan perlahan. Nampak? Ini pun perbuatan tak ya? Cara. Ya? Kura-kura tu dia nak beritahu kura-kura itu bergerak dengan perlahan. Okey, yang ketiga, Ali suka berjalan dengan laju. Berjalan dengan laju. Siti menari dengan lincah. Dia menari K-pop ya. Sampai terpelanting dia, terkena kipas siling ya. Punya lincahnya dia menari ya. Sampai terpelanting ya, kena kipas. Okey, baik. Ini contoh kata adjektif cara. Macam tu juga Aminah, suara Aminah sangat perlahan. Slow je suara dia, nampak? Itu cara tak? Itu cara percakapan ya. Suara Cikgu Nizam sangat kuat. Pun boleh juga ya. Okey, baik. Jom kita tengok seterusnya. Okey, baik. Kata adjektif perasaan. Apa saja perasaan? Rindu. Rindunya ya. Ni contoh tak? Okey, benci, suka, marah, takut, seram, gembira, ya, sedih, sayang, geram. Contoh macam tu kan. Duka, senang. Duka ni sedih lah maksudnya. Duka ni sedih. Okey, jom kita tengok macam mana contoh kata adjektif perasaan ni. Contoh ayat dia. Contohnya, saya rindu dengan kucing saya yang telah mati itu. Contohnya dia ada perasaan ya. Dia berkaitan dengan perasaan. Ibu sangat sayang akan adik. Dia menceritakan bahawa ibu tu sayang pada adik. Itu sebab dia kata adjektif menerangkan tentang keadaan ataupun sifat ya. Okey, ayah marah adik kerana nakal. Ni contoh ya. Keadaan ayah yang sedang marah. Okey, hati saya berasa senang kerana semua kerja saya sudah selesai. Maksudnya dia cerita hati dia senang. Ya, hatinya tenang lah macam tu ya. Okey, baik. Jadi semua perkataan-perkataan ni adalah kata adjektif sebab dia menerangkan tentang sesuatu ataupun keadaan tu ya. Alright, faham tak setakat ni? InsyaAllah boleh faham ya. Okey, kita tengok kata adjektif panca indera yang ke-9 ya. Yang ni yang last sekali ya. Okey, dengar betul-betul ya. Untuk kata adjektif panca indera ni dia terbahagi lagi 5. Ada rasa, pandang, dengar, bau dan sentuh. Kalau rasa apa perkataan dia? Yang kita rasa lah. Sedap, lazat, manis, masin, pahit. Kalau kita pandang pula apa kata adjektif dia? Cantik. Cantik ke? Cantik tak baju saya ni? Macam tu lah contoh dia kan. Buruk, hodoh, jelita, kemas. Okey, untuk dengar pula pendengaran. Bising ke? Bingit ke? Senyap ke? Sunyi ke? Nampak? Itu contoh kata adjektif panca indera. Bau pula berkaitan dengan hidung. Busuk kan? Ali kentut berbau busuk. Okey, apa, hangit, wangi dan hanyir. Hanyir ni bau macam ikan tu. Ikan kat pasar tu ya. Okey, panca indera yang ke-5 sentuh tu. Kamu sentuh sesuatu. Rasa apa? Lembut ke, kasar ke, kesat ke, lembab ke, licin ke, dia permukaan. Dekat lantai ke, dekat dinding ke. Faham tak ya? Ini kata adjektif panca indera ya. Okey, jom kita tengok contoh ayat dia macam mana. Okey, baik. Ni contoh ayat dia. Gula-gula itu sangat manis. Panca indera ya. Dia menerangkan gula-gula itu manis. Sifat dia ya. Okey, bau stoking abu sangat busuk. Ya, bau bangkai ya. Ada ulat lagi. Okey, dia menerangkan bau stoking abu itu busuk ya. Okey, yang ketiga, saya terdengar bunyi bising dari rumah itu. Dia menceritakan rumah tu bising ya, dia terdengar.
Okey, yang keempat, lantai dapur saya sangat licin. Dah menceritakan bahawa lantai dia licin. Kerana apa? Kerana tertumpah minyak. Ini contoh-contoh ayat kata adjektif panca indera. Ada banyak lagi. Okey, baik. Dalam banyak-banyak ni apa ayat yang kamu boleh bina berdasarkan kata adjektif? Sekarang ni kita tak kisahlah panca indera ke sifat ke warna ke apa. Yang penting kata adjektif. Bina satu ayat kata adjektif. Boleh? Kita bila lepas ni kita kena test ya. Barulah kita boleh meningkatkan lagi kefahaman kita. Okey, right. Imbas semula ya. Kita imbas semula. Kata adjektif adalah kata yang menunjukkan tentang sifat atau keadaan sesuatu. Ni cikgu dah ringkaskan dia ya. Cikgu ringkaskan dia. Kata adjektif terbahagi kepada 9 sifat, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan, panca indera. Jadi untuk sifat ni seperti perkataan dia, baik, cerdik, berani, lemah, sakit, sihat, bijak. Untuk warna pula, merah, biru, kuning, hijau, kelabu, putih, hitam. Ukuran, panjang, kecil, besar, tebal, lebar, nipis, pendek. Ya, okey. Untuk bentuk, bulat, bujur, segi empat, segitiga, petak, leper, dan seterusnya lah. Untuk waktu, awal, cepat, segera, lampau, lambat, lama, berkaitan dengan waktu. Untuk jarak pula, jauh, dekat, hampir, rapat. Untuk cara, laju, gopoh, jelas, perlahan, kerap, selalu. Ya. Okey, untuk perasaan, sedih, gembira, suka, duka, takut. Ya. Untuk panca indera, kasar, licin, busuk, hangit, bising, manis, masam, masin. Okey, baik. Ini secara ringkasnya ya, cikgu terangkan secara ringkas ya. Apa yang kamu perlu tahu, kamu kenal yang mana satu kata adjektif. Nampak tak? Untuk yang 9 pecahan ni, kamu hanya perlu tahu saja. Apa yang paling penting sekali adalah kamu faham mana satu kata adjektif. Bila kamu baca ayat, kamu dah tahu, oh ini kata adjektif. Bila kamu baca karangan, kamu dah tahu, oh ini kata adjektif. Sebab apa? Sebab dia menerangkan tentang sesuatu sifat ni. Contoh, rumah itu besar. Kucing itu comel. Comel tu adalah kata adjektif. Kereta itu sangat besar. Kereta itu sangat hebat. Besar dan hebat tu adalah kata adjektif. Sebab apa? Sebab dia menerangkan tentang sifat tu. Sifat kereta itu tadi. Okay, bila faham tak? Senang je, simple ya. Cikgu harap kamu jelas dan faham. Ya, cikgu cuba untuk ringkaskan. Sebenarnya banyak lagi pecahan. Tapi cikgu terangkan yang mana yang penting untuk kamu ya. Yang penting kata adjektif. Dia menerangkan tentang sifat ya. Okey, right. Jadi cikgu harap kamu faham setakat ni ya. Sedikit sebanyak sudah kenal apa itu kata adjektif. Ada dalam buku teks kamu cari ya, ada kata adjektif ya, tajuk dia. Okey, baik. Cikgu harap kamu boleh ulang balik video cikgu pada bila-bila masa saja sebab tata bahasa ni sangat penting ya. Dia digunakan sehingga tingkatan 5. Benda yang biasa saja, benda yang diulang-ulang. Okey, baik. Sekian saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.